A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia Dr. Ahmad Fakhruddin bin Syekh Fakhrul Razi, pengurusi Yayasan Islam Negeri Kedah. Yang bahagia Syekh Muhammad Radi bin Abdul Rahman, Timbalan Pengurusi Yayasan Islam Negeri Kedah. Cik Muhammad Zaki bin Mokhtar, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Islam Negeri Kedah. Cik Ahmad Zamri bin Hashim, Pengarah Pendidikan Yayasan Islam Negeri Kedah. Cik Muhammad Fakhrul Razi bin Mihat, Pengarah Korporat Yayasan Islam Negeri Kedah. Ustaz Abdul Malik bin Cik Had, Pegawai Takbir Pusat Dakwah Islam Negeri Kedah. Pegawai dan staf Yayasan Islam Negeri Kedah. Para jemputan daripada jabatan-jabatan sekitar Al-Usta, muslimin dan muslimat dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Begitu juga tahniah kepada semua di atas pengumuman bantuan insentif kewangan RM1,500 yang telah diumumkan oleh kerajaan negeri. Tahniah, untunglah kan. Dan alhamdulillah. Ke ada yang tak tahu? Catat peranjat pula. Oh, ramai yang belum tahu lagi lah. Tahniah. Dan alhamdulillah, hari ini dalam membicarakan topik pekerjaan sebagai satu ibadah memacu kecemerlangan umat. Sebenarnya itulah yang selalu kita kaitkan. Stigma dia Melayu Islam. Melayu Islam. Dia cakap, contohlah orangnya kerja kerajaan mestilah, orang sebut macam tu. Orang kerja kerajaan mestilah. Ada satu ayat yang mesti terdengar. Orang kerja kerajaan macam itulah. Mau Melayu macam itulah dia kata. Tapi dia lupa, Melayu tu dia ada satu lagi. Kalau di Malaysia ni, takrifan Melayu adalah berbangsa Melayu dan kebiasaannya beragama Islam. Dia ada nilai tambah di Islam. Jadi bila Islam tu ada, tidak sepatutnya sifat yang negatif tu ditonjolkan. Itu maksud dia. Jadi bila orang kata, Melayu biasalah. Tak. Tapi kalau dia Melayu Islam, lain. Contohnya lah ayat dia. Kontraktor Melayu, biasalah ayat dia. Kontraktor Melayu. Mungkin betul. Tapi kalau sebut kontraktor Melayu Islam, tak sepatutnya macam tu. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab Nabi pernah sebut betapa Allah sangat suka hamba-Nya dalam melakukan amal pekerjaan diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Nampak tak? Standard dia tu. Bila Nabi sebut, kan saya ulang balik, Nabi sebut Allah sangat suka hamba-Nya dalam melakukan amal pekerjaan dilakukan dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Itu standard Islam. Jadi macam manalah cakap Melayu memang macam tu. Mungkin betul Melayu macam tu. Tapi Islam tak macam tu. Kan? Kontraktor tu macam tu. Pelik. Sebab sebagai contoh. Saya terbabit dengan program My House. TV Al-Hijrah. Kalau dia tengok dalam TV tu. Kalau perasan lah. Ada siapa yang tengok dalam TV Al-Hijrah. Kita repair rumah orang asnaf. Rumah-rumah orang susah. Dan kita pilih kontraktor-kontraktor tertentu. Kalau tuan-tuan tengok balik YouTube tu, mungkin tak perasan. Tengok balik semula. Mana yang gambar yang kita zoomkan tu cepat sangat tu, memang kita tak nak tunjukkan. Takut orang perasan betapa teruknya yang dia buat tu. Tapi mana yang kita tunjuk, slow gambar sebelum, selepas, kontraktor tu okey. Memang saya deal, ya Allah Akbar, tak tu nak cakap. Malu kadang. Kita ni nak bagi. Yang bagus tu pula, kebetulan, dahlah buat on time, cepat,
pekerjanya ramai, tak berkira pula. Itu kontraktor Melayu Islam. Betul. Dia buat dengan baik. Kalau nak tengok yang baik, tengok episod yang buat dekat negeri Perak Darul Rizwan. Dia kontraktor ni buat 3 rumah. Dah lah dia buat baik. Dia tak berkira. Dia sumbangkan pula. Dia dengan isteri dia sumbang pula peralatan-peralatan untuk asnaf yang duduk kat rumah. Macam tu lah. Sampai satu tahap. Jadi makna kata, ciri-ciri yang negatif, tak baik, cincai, asbol. Tu asbol, asal boleh. Itu tak ada dalam Islam. Dia mesti yang terbaik. Kan? Dalam mencari rezeki yang halal, pentinglah bagi kita untuk memahami yang dalam bekerja sebenarnya, mencari rezeki itu adalah merupakan satu bentuk ibadah sebenar-benarnya. Bila kita sebut pekerjaan sebagai satu ibadah tadi kan, mencari rezeki, bekerja, semua ibadah. Merakam ni pun satu ibadah. Dengar ceramah satu ibadah. Tetapi nak dapat satu perkara itu sebagai satu ibadah, ada 3 pencirian. Apa dia? Yang pertama, benda baik. Yang kedua, diizinkan oleh Allah kaedahnya. Dan yang ketiga, niat kerana Allah. Baru dapat pahala ibadah. Kalau tak dapat tu. Macam mana pula buat tak dapat. Pertama, kan, mestilah benda baik. Contohnya, walaupun dia niat kan, niat dia mencuri. Nak merompak bank. Nak merompak bank, tapi kaedah dia tu, kan, dia buat tanpa mencerdaskan orang, dia kata. Dia kata baik dah tu. Kan? Dan dia niat kerana Allah. Boleh pula. Niat kerana Allah. Siap berjemaah, buat beramai-ramai. Solat hajat dulu malam tu, selalu nak mencuri esok tu. Contohnya. Tapi disebabkan perkara tu bukan benda baik, dia tak dapat pahala ibadah. Contohnya lah, Robin Hood. Kan? Dia masuk Islam. Nama dia Robin bin Hood. Kan? Kita tahu kan? Dia nak tolong orang susah. Betul lah. Dia tolong fakir miskin. Bagus dah tu. Benda baik. Kan? Dia niat kerana Allah. Contohnya. Tapi kaedah dia tu. Dia mencuri daripada orang kaya. Tak diizinkan oleh Allah. Maka tak dapat pahala ibadah. Kena faham? Katakanlah saya. Dengan. Siapa nama ni? Cik Syafiq dengan Syarul. Saya Syafiq dengan Syarul. Kami menubuhkan satu persatuan. Nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Halustar. Dan kami sangat committed. Anak yatim pun tak tolong. Ibu tunggal, mau fokus betul. Contoh. Kan? Benda baik. Diizinkan oleh Allah. Caranya tu betul. Pergi ramai-ramai hantar bantuan. Kan? Kan? Dan kemudian niatkan Allah. Tapi kalau salah seorang, contoh Syarul kata, aku dapat selfie masuk dalam IG, jadilah. Dia mungkin dapat pahala. Tapi tak sebanyak pahala ibadah tadi. Ataupun siapa tadi? Syafiq. Sampai rumah yang last ni, dia kata, Syarul, Samsul Debat, rumah yang last ni, kamu semua tak payah ikut. Saya pergi seseorang. Saya cover. Wah, apa hal? Rupa-rupanya janda yang last tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit lagi macam Cut Tari dengan Luna Maya. Patut dia tak bagi kita pergi. Contohlah. Jadi cara dia tu boleh mendatangkan fitnah. Tak betul. Maka tak dapat pahala ibadah. Mak nak bagi faham. Tak, Syafiq tak macam tu. Ni contoh. Contoh. Perkataan ibadah itu sendiri berasal daripada bahasa Arab yang membawa kepada maksud ketaatan, pengabdian, penghambaan, penyembahan, pengagungan. Dan kita tengok ibadah adalah nama yang menggabungkan setiap perkara yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari jenis perkataan, perbuatan, lahir dan batin. Jadi bayangkanlah kita bekerja ni sebagai penyawak awam pun merupakan satu ibadah. Cuma je tak jadi ibadah sebab dah pencen. Dah pencen baru tahu dekat ceramah agama tu. Baru tahu lahai 50 tahun 35 tahun aku kerja komen. Aku terlupa niatkan Allah. Bapak rugi. Jadi dengan masa yang ada ni, mulakanlah niat kerana Allah. Dan bila orang niat kerana Allah, dia takkan kecewa. Dia takkan kecewa kalau dia tak naik pangkat.
Dia takkan kecewa dia tak dapat anugerah khidmat cemerlang. Dia takkan kecewa kalau orang lain naik pangkat daripada dia. Dia takkan kecewa kalau dalam temu duga tu dia tak lepas. Dia takkan kecewa. Sebab dalam kita bekerja ni 5 prinsip yang kena ada. Oh, cik. Sebut 5 dia punya pen pun datang. Apa dah nombor 1 tu? Menulis ramai sampai bocor-bocor buku. Kan? Harapnya ingat terus lah. Pertama, kena sabar. Sabar banyak-banyak kerja-kerjaan ni. Sebenarnya kerja apa pun kena sabar. Kena jadi nelayan, sabar juga. Kerja jadi pesawah, kena apa, sabar juga. Meniaga lagi, kena sabar. Hari ni orang beli, esok orang tak beli. Hari ni habis, esok tak habis. Kan? Hari ni laku, licin. Besok tak ada orang. Hujan pula. Banjir. Langsung tak boleh meniaga. Contohlah kan. Sabar. Kerja-kerjaan macam tu. Sabar banyak-banyak. Kan? Dia pula buah federal pula tak dapat 1,500. Sabar, dapat 700 je. Sabar. Kan? Samsung debat pun tak dapat apa. Kan? Iya. Jadi sabar. Kita ni kerja kena sabar macam mana pun. Memang bos macam-macam perangai. Dapat bos macam ni, pengarah macam ni, macam tu pula perangainya. Tukar pengarah ni macam ni pula perangai dia. Sabar. Yalah, kita ni mentimun, dia durian. Macam mana pun kita lenyek ke, kena lenyek, tetap kita teruk. Tapi sabar, sampai masanya durian tu akan jadi tempoyak. Kan? Maka timun lenyek dia pula, tengok. Lepeh, tapi bukan suruh balas dendam, tidak. Maksudnya, kena sabar. Dalam hidup kita ni 2 benda yang kita tak boleh pilih. Pertama, mak ayah, kedua, bos. Mana boleh pilih? Ada orang boleh pilih mak ayah, tak naklah mak ayah ni, masuk dalam perut boleh. Tak boleh, itulah mak ayah kita. Kan? Kedua, tak suka kat bos, tak boleh pilih bos. Kalau kita tak suka dengan bos tu, bukan bos tu berhenti, kita berhenti. Faham? Kan pelik tu, kau tak suka dengan bos, kau suruh bos tu berhenti. Kan? Kena terima lah. Kan sebenarnya, bos ke, anak buah ke, semua ujian. Sabar. Kan? Kadang-kadang kan bila kerjaan ni nampak staff baru masuk, mulalah panjang muncung. Dia style orang perempuan lah tu. Belagak ada tu. Dia kenal pun tak. Sekali bila kena datang khusus sama-sama macam ni, dia datang sesama, tumpang kereta sesama, minum lah tadi sebelum datang sini. Lepas tu bila dah duduk sesama ni, engkau ni okey juga kan? Baru tahu. Itulah, jangan syak orang sangka macam-macam kan. Jadi, pula melorot pula benda ni. Baik ke bawah pula. Jadi, mana kata, kena sabar, nombor 1. Yang kedua, kena syukur. Syukur kita ada kerja. Orang tu langsung tak ada kerja. Muna mandi, seluruh Halustar dia merayau sampai ke Pekan Rabu. Sampai Khamis dia tetap Rabu. Bukan Rabu tu. Kan? Dia merayau bawa folder file, nak kerja apa ni? Tak tahu nak kerja apa. Tapi kita ada kerja, tapi kita tidak menghargai, tidak mensyukuri kerja kita. Jadi tolong jaga elok. Kan? Syukur. Yang ketiga, tawakal. Bila dah buat kerja baik-baik, serahlah pada Allah banyak-banyak. Janganlah kita pening-pening kepala. Rasa-rasa aku kerja rajin-rajin ni naik pangkat tak? Tu sampai satu ayat tu. Aku buatlah macam mana pun. Yang naik pangkat tetap dia. Nampak ayat tu. Kalau khusus pergi JB, mesti hantar dia ni. Khusus pergi luar negara, hantar dia ni. Aku ni kalau khusus sehari kat Kodiang pun hantar aku. Contoh kan. Benda tu pun jadi hal. Sabar, syukur, tawakal. Ada hikmah. Kita tak pergi jauh-jauh, cepat balik. Nampak tak? Saya ni hari-hari jauh. Hari ni Alustar, malam ni Citra. Aku ingat nak tidur sini, tak boleh. Pagi esok kat Ceras. Aduh. Hari tu malam Pantai Remis, Perak. Habis Pantai Remis, esok pagi tu Batu Gajah. Batu Gajah, petang tu botol. Makan botol kiri, ceramah botol kanan. Malam tu kat Kemunting. Habis kat Kemunting esok tu Terengganu. 6 jam setengah perjalanan. Habis kat Terengganu.
Lepas Terengganu, lepas tu pergi Kuala Lepeh. RM25 sekalau, dia kata. Kan patin. Pagi Kuala Lepeh, petang Benta. Malam tu pun dekat Benta. Habis Benta, pagi esok tu Shah Alam. Bayangkan tu. Jadi syukur. Belajar syukur, tawakal. Ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam tu. Biarlah aku tak pergi jauh-jauh pun, Tuhan bagi rezeki lain. Rupa-rupanya, tahun tu dapat pergi umrah. Percuma. Mana kita tahu? Nampak tak? Sebab saya dengar hari ni cabutan bertuah, salah seorang daripada kita terpilih pergi umrah. Hara dah orang. Betul. Ada ke weh? Ada ke? Nah, contoh. Dia cakap betul. Kita tak tahu kan rezeki. Tiba-tiba anak kita konvo. Ya Allah. Tengok anak konvo bahagianya. Menangis-nangis. Allah, anak kita konvo. Suami kata bawa mengucap. Ni konvo tadika ni. Bukan konvo. Tapi ialah nampak ramai yang muda-muda. Dia punya happy tu macam konvo ijazah. Mengaung mak ni. Ya Allah, anak kita dah besar lah. Konvo tadika. Tapi dia punya gembira tu. Anak dapat anugerah nombor 1 keseluruhan pelajar terbaik. Tadika. Nah, tapi dia punya gembira tu habis semua orang ni ceritanya. Betul tak? Itu saya kata. Ini kan waktu, saya ingat lagi waktu kita buat program online itu kan. Ada nanya, Ustaz selalu cakap, rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya? Soalan tu. Macam mana soalan tu? Saya kata tu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Faham pula, dia kata. Sebab dia lupa bersyukur. 10 benda yang kita nak dalam hidup kita. Senang. 10 benda kita nak, Allah dah bagi 7. Kita petikaikan 3 yang kita tak dapat. Antaranya, bini muka tak macam Siti Nurhaliza. Tak dapat. Kan? Sabarlah. Kan, macam mana? Kan? Suami bukan Fatah Amin. Macam mana? Kan? Antaranya lah. Banyak lagi lah benda-benda kita tak dapat. Tapi sebenarnya kita kena yakin dan percaya Allah tak bagi macam mana kita nak. Allah bagi lagi baik lagi. Atau Allah tak bagi yang baik sebab Allah bagi yang sesuai untuk kita. Atau Allah belum bagi lagi. Allah bagi pada masa yang sesuai untuk kita. Kena faham. Itu sebabnya rezeki daripada siapa? Allah pandai pun. Hakikat rezeki ada 3. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Puncanya apa? Ada orang punca gaji. Ada orang punca naik pangkat. Ada orang punca suami naik pangkat. Ada orang punca isteri naik pangkat. Ada punca dia, anak-anak semua berjaya. Punca rezeki. Mak saudara meninggal. Tak ada siapa menerima duit dia tu. Akhirnya tengok kita yang terima. Lah, terkejut kita. Tak ada dah saudara mara yang lain rupanya. Itu pun punca rezeki. Kedua, kadarnya Allah Ta'ala tentukan. Sikit banyak Allah tentukan. 1,500, 700, 900 raya tahun depan. Allah tentukan. Walaupun pengumuman tu dibuat oleh Perdana Menteri. Sabar je lah. Waktu Perdana Menteri umumkan tu. Dengan ini bagi menghargai jasa penyawat awam. Tiap-tiap tahun tu lah ayatnya. Dengan itu ni menggunakan insentif sebanyak RM700. Tak. Yang menteri tu pun aku tak tahu dia faham ke tak faham 700 tu banyak mana. Lepas tu, ada 3 respon. Respon yang pertama. Takat 700 tak payah. Yang seorang tu cakap. Yang seorang tu pula. Okay lah tu. Dulu 500 sekarang 700. Naik 200 boleh lah. Yang seorang tu pula. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu dia cocok. Tak ada pun. Belum lagi baru umum. Yang berlari itu sebab apa? Sebab dia dah berjanji dengan anak dia. Daripada awal, daripada minggu lepas nak tukar kasut sekolah anak je koyak. Dia ingat itulah duit nak pakai. Itulah duit dia nak gunakan, nak belanja. Dah lama tak bawa anak bininya makan tu daging bakar tu. Daging lembu bakar yang dekat Al-Ustaz sedap tu, tepi jalan tu. Tu dah lama tak bawa makan kat situ. Daging bakar ala Thai. Kan? Dah lama tak bawa makan kat situ.
Jadi pada setengah orang benda tu besar. Jangan petikaikan. Itu sebab saya minta maaf lah saya cakap. Jangan kecewa dengan apa yang saya kata. Semua ni yang penyawat awam. Betul semua penyawat awam kan? Takkan kaya. Macam sedih tak? Takkan kaya minta maaf. Takkan kaya. Nak tengok muka seorang-seorang. Takkan kaya. Tapi janganlah salah faham. Ada. Yelah aku tak cakap aku tahu. Tak payah aku cakap. Dah, bukan. Maksud saya takkan kaya tu sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Cuba cakap. Berapa baru kaya? Katalah tiba-tiba. Kan? Dr. Ahmad Fakhruddin. Mana satu? Mana? Bagi Dr. Ahmad Fakhruddin mana? Mana satu? Mana? Tak datang. YB yang bahagia Syekh Muhammad Radhi bin Abdul Rahman? Tak datang juga. Yang habis bagi senarai nama perpanjang. Encik Muhammad Zaki bin Mokhtar. Mana dia? Encik Muhammad Zaki mana? Ada kat belakang. Mana? Encik Mak Zamri. Ada. Encik Mak Zamri. Encik Mak Zamri. Mewakili yang bahagia Dr. Ahmad Fakhruddin dan bahagia Syekh Muhammad Radhi. Dia kata. Kami rasa gembira sangat Samsul Debat datang hari ini. Dengan ini saya umumkan. Setiap yang hadir hari ini, kita janjikan sebelum, ni contoh. Kau jangan tuntut. Sebelum jam 4 petang, kita akan bank in dalam akaun masing-masing sebanyak RM300,000 setiap seorang. Contoh. Saya nak tanya. Syafiq. RM300,000 dalam akaun. Saya nak tanya, kaya ke belum kaya? Nak tanya. Kaya. Okay. Puan. Tu. Yang tengah posing. Tak Puan. Okey Puan. Sorry, saya gua. Puan, RM300,000. Rasa dah kaya belum? Kaya. Puan, yang baju biru Puan. Rasa kaya ke belum? Belum. Kan? Okey Puan, tu yang dekat dinding. Tu. Ya, tak payah pandang orang lain. Tu. Rasa dah kaya belum? Dah, okey. Haji, yang pakai kopiah baju biru. Rasa dah kaya belum? Dah, no. Dalam ramai-ramai tadi, yang seorang kata belum. Belum. Sebab tu saya kata subjektif. Rupa-rupanya Nabi dah sebut. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi pada orang yang rasa kaya, kan? Puan kerja kat jabatan mana, Puan? Ya? Yayasan Islam. Oh, ni sinilah. Jadi, besok silap-silap, dia pergi jumpa Cik Zamri. Saya rasa saya nak berhenti lah. Cukuplah saya kerja kat Yayasan ni. Cukuplah. Saya nak kejar cita-cita saya. Saya nak bercuti, saya nak rehat. Pening kepala saya. Kerja lama macam tu juga. Contohlah. Sebab ada setengah orang dianggap RM300,000 tu besar. Dia boleh buat macam-macam. Dia memang dah lama tunggu momen tu. Ada orang tu dapat duit KMSP. Aku dapat duit EPF aku. RM500,000. Relax. Tak payah fikir apa dah. Relax. Aku bawa bini aku bercuti. 2 minggu lepas dia bayar pencen, dia pegang senapang depan bank. Jadi jaga. Bukan saya hina karier tu. Tapi dia sendiri cakap dia tak nak kerja dah. Dia nak rehat. Tapi kenapa? Tak cukup. Duit kena pau dengan anak-anak. Anak nak meniaga minta dengan dia. Anak nak kahwin minta dengan dia. Tu saya pesan pada siapa yang hampir nak bersara ni. Jangan habiskan duit gratuiti untuk anak-anak. Simpan untuk hari tua. Yang muda dengan sehat mencari duit. Yang tua dengan duit mencari sehat. Jaga duit. Kan? Jangan habis untuk anak-anak. Tapi mak, saya nak kahwin. Saya tak mampu. Kau tak mampu, jangan kahwin. Tapi takkan mak tak kesian. Yang serau, yang seronok engkau, yang teruk aku, pahal. Cakap macam tu. Jadi, balik-balik tadi. Maknanya,
tawakal, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik kita kerja, kita teruk tu. Keempat, kena apa? Redha dengan apa gak ujian yang datang dalam kerja kita. Dan juga yang kelimanya adalah ikhlas. Itu yang paling penting. Ikhlas ni yang paling best sekali. Kerja sungguh-sungguh walaupun tak naik pangkat. Kerja sungguh-sungguh walaupun kita rasa tak ada apa-apa. Sebab kita yakin ada benda lain Allah bagi kat kita. Yakin. Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat. Allah bagi kita rumah tangga yang bahagia. Contoh. Jadi, ibadah dalam Islam bukan terhad kepada amalan ibadah ritual. Salat, puasa. Kan? Iaitu apa, haji dan sebagainya. Iaitu kita katakan sebagai ibadah khusus semata-mata. Tapi juga ibadah umum yang saya sebutkan tadi. Ibadah khusus. Dah tahu dah semayang macam mana. Zuhur 2 rakaat. Zuhur 4. Subuh 2. Kan? Tak ada dia orang tukar dah. Sebabkan kita kerja kat Yayasan Islam, kami subuh lain sikit. Kami subuh memang 8. Oh macam tu macam tu kan. Kami zuhur memang lagi banyak lah. Zuhur kami 12. Macam mana 12 rakaat tu? Tak ada. Sama. Sebab khusus. Sama semua. Umrah, haji, semua kena pergi sana. Kena pergi Madinah, kena pergi Mekah. Tak ada pun. Sebabkan penyakit yang tak menentu sekarang ni dan masalah cuaca dan sebagainya. Jadi tahun ni kerajaan Malaysia telah putuskan ibadah umrah akan dilaksanakan di Alor-Star. Mana ada? Tak ada. Kan? Kena pergi sana juga. Mikot kena buat kat sana. Tak boleh kat sini. Dia khusus satu. Kan? Zakat pun sama. Ada kadar-kadar kiraan dia. Tapi kita melihat bahawa ibadah turut merangkumi kerja-kerja kemasyarakatan, sosial, sehinggalah mengurus mentadbir negara dan termasuklah kerja-kerja kita dalam sektor kerajaan ini juga dianggap sebagai satu ibadah kalau kena dengan cara dan tingkah laku kita melaksanakannya. Jadi, konsep kerja ibadah ini adalah merupakan tugas tanggungjawab untuk meraih pendapatan yang dilakukan untuk mencari keredaan Allah. Itu dia. Bukan sebab nak koja gaji. Koja gaji sampai bila-bila pun banyak tu ya. Tahun depan mungkin naiklah satu tangga. Naiklah dalam RM120. Tengok grade pangkat. Naik RM80. Naik RM100. Tak kira lah. Tetapi sebenarnya yang penting keredaan. Keberkatan yang kita nak cari. Berkat ni, apa maksud berkat? Maksud berkat adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita tu walaupun sedikit tapi berkembang. Berkat tu sikitnya cukup, banyaknya boleh kongsi. Faham orang perempuan? Sikitnya cukup, banyaknya boleh berkongsi. Faham? Maknanya boleh sedekah, boleh sumbang pada rumah anak yatim. Cuba jangan sangka buruk. La ilaha illallah. Bila sebut kongsi je sensitif. Kongsi rezeki. Faham? Faham tak? Suami pun rezeki. Jangan. Samsul debat ni jangan panggil lagi lah. Menghasut dia. Tak adalah betul. Sikit dia cukup. Banyak boleh share dengan orang. Boleh sedekah lagi. Boleh infak lagi di jalan Allah. Ingat tu. Antara ciri-ciri pekerjaan yang dianggap sebagai satu ibadah adalah pertama, pekerjaan itu diniatkan untuk mendapat keredaan Allah. Satu. Kerjalah sungguh-sungguh walaupun tukang kebun. Itu sebab saya cakap, kenapa, minta maaf saya bagi contoh, kenapa pekerja dekat pejabat tu, pekerja cleaner tu, pencuci tu, yang cuci jabat kan, kadang-kadang heran tau. Anak dia orang semua cerdik-cerdik. Sebab apa? Sebab dia orang tempat duduk dia, office dia kadang dekat bawah tangga tu. Kan? Yang dia buat bangunan tiba-tiba untuk gantung dia punya mop, dia punya penyapu dengan apa. Lepas tu, lepas dia dah mop, dia duduk situ dengan kawan dia. Dia buka, dia sangkutkan uniform dia. Berbual. Pak, dah sampai time. Pakai balik sebab duty dia. Pergi buat. Pakai balik. Pergi buat lagi. Dia ikut time. Yang bekerja di Yayasan Islam. Kan?
Dia macam tu juga ikut time. Time makan, kena ikut. Wah, dalam pekeliling tak ada tulis. Waktu minum. Yayasan Islam negeri mana ni? New Zealand. Bukan Kedah. Kedah okey. Kan? Oh my. Kena cover saya macam ni. Kan tak kena panggil lagi kan? Tak. Betul. Ni cerita betul. Kerja penyewa awam kadang-kadang. Kejap-kejap minum. Kejap-kejap minum. Saya tahulah saya kerja kerajaan dulu. Jap minum. Jap minum. Pagi sampai pejabat, punch card. Tak terus buat kerja. Mengulas episod drama malam tadi. Kesian betul si Nuha tu. Kenapalah Nuha terima nasib macam tu? Suaminya, ya Allahu Akbar. Apa tajuk drama tu? Kau abdikan cintaku macam mana? Macam mana? Melo untuk Firdaus. Kan? Satu lagi. Tak, bukan cerita tu. Cerita satu lagi Melo untuk Firdaus. Kesian betul. Kenapa dia suka Firdaus kat budak tu? Punya lawa Melo tu. Kan? Dia bincang. Kesian aku tak Firdaus tu. Yang dia kenapa dia tak cakap? Bodoh betul. Bincang. Sampai pukul 8.45. Weh, hari ni minum mana? Halakah yang sama lagi minum tu. 4-5 orang tu dan memang hari-hari itulah tim dia. Dan ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan lokasi minum begitu. Pukul 10 sampai pejabat, 10 lebih. Dekat lobi pejabat terserempak pula dengan orang kampung. Lah, kau kerja sini ke? Ya Allah. Jom minum. Aku boleh lepas minum. Ngadal kau tarik minum lagi. Sampai pukul 12 lebih. Balik pejabat. Weh, kau tolong cover aku. Anak aku tak ada siapa nak jemput ni. Kau jaga kau jaga cover Aku kena keluar awal ni. Takut jam. Keluar pula. Jemput anak balik sekolah. Pukul 2 tak sampai pejabat lagi. 2.30 tak sampai lagi. 2.45 pun sampai. Teruk betul jam ini. Orang tanya pun tidak. So petang ni guys. Kita nak minum kat mana? Kan pagi tadi nak minum. Bungkus je bungkus. Keluar juga bungkus. Sampai kat pejabat 3.40. Baru buka file. Baru buat kerja-kerja sikit. Tak tengok jam. Ya Allah. Sekarang ni kerja tak rasa kan. Tiba-tiba dah kumpat. Bukan kerja tak rasa. Kau memang tak kerja masalahnya. Itu isu dia. Kan? Macam mana nak berkat rezeki? Kan? Itu sebab saya kata, kena contohi staf-staf dekat Yayasan Islam Negeri Kedah. Sebab dia orang jaga betul benda ni. Kalau lagi minum tu tak, pantry kan ada. Dia macam tu. Semua bungkus, bawa mangkuk tingkat. Kan? Walaupun KFC dekat, dia tak pergi. Allah silap sebut KFC. Dia tak taja ceramah kita ni. Tak boleh sebut. Niat mendapat keredaan Allah. Kedua, pekerjaan itu mestilah perbuatan yang harus dan boleh dikerjakan menurut syarak. Maknanya caranya kena betul. Kerja kita tu betul dah. Ikut prosedur, the SOP, the do and the don'ts. Benda boleh buat, benda tak boleh buat. Tidak meninggalkan perkara wajib seperti solat. Jaga perkara wajib. Walaupun dia bekerja, dia tetap jaga solat. Dilaksanakan dengan tekun, cekap, bersungguh-sungguh. Kan kata tadi, buat betul-betul. Berasaskan prinsip syariah seperti amanah, adil, bertanggungjawab. Amanah, jaga. Kadang-kadang benda besar amanah, benda kecil tak amanah. Contoh, bawa anak pergi pejabat hujung minggu. Duduk dia diam. Jangan kacau mama. Mama saja menyapah aku. Duduk dekat kampung mengada mama. Mak saja. Duduk dia diam. Dia bising-bising. Nak ambil kertas A4 seorang satu. Kertas A4 tu pejabat punya. Habis nak manah kita. Nak ambil pen seorang sebatang. Pejabat punya. Setiap titik dakwat yang kita gunakan bukan untuk tujuan kerja. Itu dah merupakan pelanggaran amanah. Kalau benda kecil tak boleh jaga, benda besar lagi tak boleh jaga. Kalau betul nak bawa anak pergi pejabat, nak suruh contoh-contoh, bawa kertas dari rumah.
Rupanya ketah pada rumah tu pun pejabatnya. Kau bawa balik rumah siap-siap. Jaga. Kalau jaga. Nah. Benar bayang. Benda-benda amanah tu kena. Adil. Jaga. Jangan kita merosakkan diri kita atas nikmat kita dah elok ada kerja, buat perkara yang melanggar amanah dan menyebabkan kita berlaku tidak adil, kita boleh dibuang kerja. Dan begitu juga bertanggungjawab. Masalahnya, bekerja dekat dalam sektor kerajaan ni kadang-kadang menjadi penyawak awam, semua tak nak ngaku salah. Kenapa kamu tak siap ni? File kat dia. Kenapa ni? Dia yang bagi kat saya file tu. Mana saya tahu, dia suruh bagi. Saya pegang, saya simpan je lah file tu. Dia tak suruh buat apa pun. Kan aku suruh kau buat ni. Tak ada. Mana ada? Bukan salah. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Jadi tolong sampaikan kepada kita punya pengarah dan timbalan pengarah, timbalan pengusi dan timbalan pengusi Asal Islam Negeri Kedah, yang kebanyakan staf sektor kerajaan ni masih hafal lagi lagu tu. Beria dia kekelip mata. Lepas ni apa? Lagu tu mengajar kita jangan suka menyalahkan orang. Dan kita boleh ulang jawapan walaupun tak logik. Orang kerja Yayasan Islam Negeri Kedah, dia boleh jawab hujan turun sebab katak panggil. Bayang tu. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Dia jawab sikit. Kan? Tapi dalam banyak-banyak binatang, tu ada satu binatang paling bertanggungjawab. Namanya ular. Ular jawab sambil memandang mata orang yang bertanya. 3 kali dia ulang. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan hujung tu, dialog dia telah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Dia tanya balik orang tu. Kenapa? Salah ke? Jadi orang tak tanya dah. Bertanggungjawab. Hinakan diri kita dalam bekerja, perasaan tamak. Buang perasaan tamak. Dah dapat APC, nak naik pangkat semua dia. Pergi kursus ni semua dia nak. Bagilah orang lain pula. Jangan tamak. Saya tak tahu nak dapat anugerah Ahmad Cemerlang. Time dia dapat, inilah keadilan yang sebenarnya. Time orang lain dapat, macam mana dia boleh dapat? Nampak? Cubalah jangan macam itu. Kan? Jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Kereta besar. Sampai masa kereta tu akan jadi kereta lama. Jawatan. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Nyamemen. Bertabik ni. Penguatkuasa 80 orang bawah saya. 10 mentu takbir. Ada 10 bailiff. Ada 2 PA. Seorang India, seorang Melayu. Man. Sampai masa dapat kad pesara. Tunjuk dekat hotel, Raya Hotel dapat 10% diskaun. Nak menunjukkan, hari ni hotel tak ada sediakan. Saja je dah beritahu. Tak adalah. Tak, maknanya, sampai masa kita nombor 1 ke pangkat, kita akan pencen. Jawatan ni bukan kita punya, pinjam-pinjaman. Isteri itu pun bukan kita punya, sampai masa Allah ambil nyawa dia. Suami itu pun bukan kita punya, sampai masa Allah ambil nyawa dia. Dan menurut kajian yang paling sedih sekali, menurut kajian suami mati dulu. Jadi pertikaian antara Do dan Minah, sebenarnya Do mati dulu. Iya. Mati dulu laki saya, itu saya bulan, ingat 3-4 bulan lepas, saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di kampung Aida Dali. Di ini, Teratak Zakbar di Jempol.
Dia pusat aktiviti warga emas, PAWE, PAWE, pusat aktiviti warga emas. Saya masuklah dalam dewan. Tengok semua perempuan. Saya kata lelaki tak ada ke? Saya kata. Menjawab makcik tu. Lelaki habis mati dah. Nah, bayang dia jawab. Saya punya tergelak lah, berair mata saya. Saya tak sangka lah makcik tu jawab. Lelaki habis mati dah. Macam tu. Buat macam mana? Tu sebab orang perempuan buat baik pada suami. Sebab suami ni bila-bila masa je. Kau orang dah lah garang. Kaya tak? Belum kaya. Kan garang tu. Abang! Tercekik sudu, mati. Terperanjat. Mati suami. Tercekik sudu. Jadi elok-elok. Layan suami elok-elok. Sebenarnya orang perempuan nak masuk syurga senang. Jaga solat, jaga puasa, kata Nabi. Jaga solat, jaga puasa. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni Nabi kata, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Korang senang, ni semua neraka ni. Termasuk saya. Jadi you all jangan pening-pening kepala. Faham tak? Nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga tak? Jadi lepas ni apa suami nak tu setuju je. Faham? Faham tak ni? Saya tanya faham tak? Tak, faham dengan setuju lain. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tu masalah tu. Dah bayang bagi hadis tu. Punya degil perempuan ni. Dah bagi hadis tu. Macam mana? Aduh. Tak apalah, saya dah cuba. Saya dah cuba dah tapi tak berjaya. Macam mana? Saya dah cuba pujuk dah bagi pihak orang sini. Jadi makna kata, jangan kita sombong. Jangan belagak. Macam penyanyi tu. Suara dia punya sedap dulu. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi. Macam mana kau? Barulah saya faham bila Datuk Nora. Datuk Nora. Datuk Nora Arifin. Dia beritahu kat saya. Tapi yang lelaki tu bukan saya tau. Bukan. Datuk Nora beritahu saya. Rupanya bila seorang penyanyi tu dah meningkat usia. Dia kena ubah range dengan not lagu dia tu. Supaya sesuai dengan kekuatan suara dia. Suara dia dulu boleh tarik sampai ke langit kan. Orang dulu mungkin ada boleh tarik sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Dia dah tak kuat dah. Jangan dipaksa-paksa. Kan? Tu dia. Sombong apa lagi? Sombong dengan duit. Sampai masa mati bukan bawa mati. Duit tu berebut anak-anak. Faham tak? Itulah. Tak usah sombong-sombong. Samsul Debat nak belagak dengan nama Samsul Debat. Susah. Sampai bila? Tu bini saya marah. Abang ni camah-camah aja. Kat rumah tak berapa jam. Marah dia. Sabar ya. Abang ceramah dalam 3-4 tahun je. Lepas 3-4 tahun besok jangan kau muntah tengok muka abang kat rumah. Sudahlah. Orang ni dia lain. Dia kadang bila tak ada. Kerja. Cik kerja. Cuti lah. Orang lain tu boleh cuti. Cuma sibuk je. Orang lain pun pengurusi yayasan juga. Nombor abang tu. Buka je tu. Aku berani nak cakap abang pengurusi tak datang. Abang ni pun sibuk je. Cuba abang cuti. Saya kata, boleh ke abang cuti? Bukan senang jadi pengarah pendidikan ni saya. Nampak. Pengarah pendidikan Yayasan Islam ni Kedah. Bukan senang. Penat. Cuti lah. Bising. Time suami kerja, dia suruh cuti. Sudah suami dah pening, dia ambil cuti 2 minggu. Direct cuti 2 minggu. Bila cuti 2 minggu, makan, tidur, tengok TV. Makan, tidur, tengok TV. Lepak kedai kopi. Balik, makan, tidur, tengok TV. Sudah bini tanya. Hai, tak kerja ke? Itu kau kata tak cuti ke? Tak kerja ke? Kerja, tapi cuti. Lama dengan cuti ke berhenti? La ilah Allah mulut kau. Ada aja benda tak puas hati. Bila suami balik, lambat balik, ingat ni hotel. Payah juga. Hari tu, tengok bos tak ada, balik awal. So kawan tolong punch kan. Contoh. Jangan buat. Salah, dosa.
Sampai rumah. Hai, awal balik hari ni. La ilaha illallah. Cepat salah, awal salah. Orang lelaki kalau balik rumah, kalau bini tegur. Awal hari ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi ke tu? Lepas tu senyap je dah. Kan? Aduh, hai, macam-macam kan? Jadi, mana kata, kita hinakan perasaan kita. Tamak, sombong, dan yang paling bahaya dalam organisasi, dengki. Dengki tidak akan menguntungkan umat. Malahan, dia merosakkan organisasi. Dengki ni, apa maksud dengki? Tak puas hati dengan orang. Iri hati itu perkataan seerti. Tapi maksud yang paling tepat sekali nak menggambarkan dengki ni adalah sama artinya seperti kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilat bos tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A dalam peksa tu. Macam anak dia seorang pandai. Dengar dia beli kereta baru. Mana dia curi duit tu? Dengki. Tahu tak tanda-tanda dengki dah ada dalam hati? Tanda dengki ada dalam hati adalah contoh. Dengar-dengar Tuan Zamri kita naik pangkat. Contoh. Dengar-dengar Tuan Zamri kita naik pangkat. Tapi dia, oh ya ke? Baguslah. Dia tak rasa apa, makna dengki dah ada. Kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dengannya kawan kita tu dapat pergi haji tau ni. Baguslah. Tak rasa apa, dengki dah ada. Habis macam mana sepatutnya? Sepatutnya bila orang lain dapat kegembiraan, kita kena gembira sama. Itu baru normal. Faham? Dengar-dengar dia naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, senanglah ni minta tolong lepas ni. Apa? Dengannya dia beli kereta baru. Ya ke? Dia tu rajin numpangkan orang. Lepas ni boleh tumpang kereta dengan dia. Tapi si minyak buat-buat tidur. Kan? Gembira. Dengar-dengar anak dia dapat peksa itu semua. Alhamdulillah. Tak sangka ada lagi anak di kalangan anak-anak setahun ni pada pandai. Seronok je tu. Dengarnya Haji tu yang umur 65 tahun tu nikah. 65 tahun nikah. Eloklah dia kadang lama duduk seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Mulalah. Ayat-ayat negatif keluar. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah cakap yang baik-baik. Alhamdulillah dapat rezeki isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan elok macam tu. Tak pun tanya bini dia tu. Dik nak tanya sikit. Akak nak tanya apa kau suka sangat dengan Abang Haji tu. Umur dia dah banyak. Macam mana kau boleh suka dengan dia? Macam mana saya nak cakap Abang Haji ni dia romantik. Romantik Abang Haji tu. Pandai bergurau. Dia pandai ambil hati. Setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak, tak terongah. Nak balas apa kan? Tapi bukan orang sini lah, tempat lain. Contoh cerita tempat lain. Jadi, kalau kita tengok, dalam nak mendapat rezeki kita ni, pekerjaan kita sebagai satu ibadah, pertama, rezeki yang didapatkan mestilah rezeki yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya beribadah kepadanya. Maka pentinglah kita mengenal cari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Apa maksud halal, bersih dan lurus? Halal tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus tidak menyebabkan kita melanggar syariat dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam agama kita. Untuk menampakkan rezeki yang baik, caranya pun mesti baik. Jangan ada unsur-unsur yang tidak baik seperti riba, kan? Penyalahgunaan kuasa, rasuah, jangan.
Kadang-kadang minta maaf cakap. Ada setengah pejabat tu yang saya tahu bukan dekat sini lah, tempat lain. Contoh paling simple, Hari Raya Cina. Dia nampak ada pembekal-pembekal Cina tu datang kat pejabat. Dia yang tanya, tak ada limau ke tahun ni? Tak ada limau ke tahun ni? Kenapa teruk sangat minta limau dengan Cina ni? Untuk makluman, dekat tepi-tepi jalan tu tahun berapa tahun dah, melambak limau tu. Sampai dah tak ada harga dah. Lambak, murah beli. Jangan rendahkan nilai kita dengan limau. Kadang-kadang ada yang dia datang bagi, tak apa, dia bawa balik. Dia bawa balik. Dia bagi kita satu bekas limau tu, kotak dia cantik-cantik. Kita kawan-kawan mah, dia kata. Tak ada mana kawan. Kalau betul kawan, kalau betul dia ikhlas, dia kena bagi seluruh penduduk-penduduk dekat sekitar Alor-Star ni, taman-taman perumahan memang dia bagi semua. Baru kita boleh ambil. Tak ada mana dah. Sebab kita ada kepentingan lah dia bagi. Kalau tidak, dia takkan bagi. Bawa bakul berisi limau. Sangat borek payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah. Mati kena baham harimau steady lah kan. Wih, dengan harimau. Besar ke harimau tu? Besar betul. Iya. Steady lah dia. Ini kena gigit anjing, melumpur-melumpur, langsung mati. Mondo. Standard nak kena jaga. Maruah kita kena jaga. Sesuaikan diri kita dengan keadaan kita di pejabat kita. Baik dengan semua orang. Bak kata pepatah, di kandang kambing kita mengembek. Di kandang harimau kita mengucap. Tak ada mana menguap dekat, mengaum. Dia tak raung dia. Ingat rimau tu tak kenal ke kau siapa. Kau confident ni, aum. Memang hilang kepala kau, jangan. Mengucap. Aduh, hai tengah hari ni banyak leka kan. Tu dah. Kan? Jadi, Allah menjadikan kita ini, kan? Pekerjaan sebagai salah satu asbab usaha kita mencari rezeki. Kerja betul-betul. Nampak kerja tu biasa je. Office boy. Bailiff, notice server. Naik motor. Ujian kita naik motor ke sana kemari. Lepas tu kita claim overtime. Ingat, overtime dengan mileage tu bukan pendapatan tambahan. Kena ingat. Overtime dengan mileage nak cover balik perbelanjaan kita. Mileage tinggi, overtime tinggi, motosikal jahanam. Betul. Kejap kan berapa kali tukar spoket 2 bulan ni. Itu betul. Tu yang malang sekali bila ada kaki tangan kerajaan memandang overtime tu dengan mileage sebagai pendapatan tambahan sebab dia claim benda dia tak buat. Jadi apa tu mengalir tu? Duit haram. Nabi kata, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Dan Nabi juga sebut dalam satu hadis, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauhkan. Jadi, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Allah berfirman artinya kalau telah ditunaikan salat Jumaat maka bertebaranlah di muka bumi. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Bekerjalah bersungguh-sungguh. Kan? Ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman bertebaranlah atas muka bumi Allah ni. Cari rezeki. Wajib cari rezeki yang halal. Jangan cari benda-benda yang pelik-pelik. Yang rezeki bawah meja. Rezeki duit tepi. Tak mau. Sekali kita ambil duit yang haram daripada orang, sepanjang servis kerja-kerja kerajaan ni, hati takkan tenang. Percaya cakap saya. Tolong jaga. Biar ada sikit, tapi cukup. Kan saya kata tadi, sikit cukup, banyak boleh kongsi. Tapi pada orang yang rezekinya tidak berkat, sikitnya tidak cukup, banyaknya tidak puas. Umpama meminum selautan air, tetapi dahaganya tak pernah hilang. Macam itulah ayat dia. Kemudian mengikuti perintah dan larangan Allah.
Allah berfirman artinya, dan barang siapa bertakwa pada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Kan? Begitu juga tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Barang siapa bertawakal pada Allah, nescaya dia akan mencukupkan keperluannya. Dalam bekerja, kita tak kisah. Naik pangkat, tak naik pangkat, redha, terima. Tak dapat anugerah khidmat cemerlang, terima. Mungkin belum rezeki aku. Apa nak buat? Terima dengan penuh lapang dada. Adalah rezeki lain. Contoh anugerah khidmat cemerlang. Bukan apa sangat pun. Betul tak? Orang lelaki jangan jawab. Jangan tanya orang perempuan. Anugerah khidmat cemerlang ni. Cuba cerita dengan saya. Anugerah khidmat cemerlang ni yang pertama dapat apa? Orang perempuan yang pertama dapat apa? Orang perempuan. Saya tanya, anugerah khidmat cemerlang. Yang pertama dapat apa? Duit ni. Tak, jangan sebut duit tu. Nampak sangat nak duit tu. Sebut sijil dulu. Sijil tu yang pentingnya. Duit tu tak kekal. Sijil tu yang kekal. Punya mata duitan tu. Duit dulu sebut ni. Yang seorang ni sibu. Yang kedua baru duit. Banyak sangat ke sibu? Kalau 300,000 pun tak banyak. 1,000 lebih lagi tak banyaknya. Mana bahagian HR ni? Ada tak bahagian HR? Katakan. Yang dia dekat pejabat dia bahagian HR. Katakan. Tetap mengaku pula dah. Tolong tengok senarai kehadiran. Mana bahagian HR? Ada tak? Ada tak bahagian HR? Pembangunan sumber manusia. Human resource. Memang tak ada. Semua bahagian pembersihan. Bahagian HR ni biasanya, bahagian pentadbiran pejabat ni, dia dah nampak tau senarai penerima APC tahun tu di tapak awal. Dekat kepala surat tu dia tulis, sulit dan rahsia. Hello, kau nak belanja aku apa ini? Kau nak belanja aku apa? Benda tak faham lah. Tanyalah aku dapat APC tahun. Mana je kau? Senarai nama kau kat tangan aku. Ya ke weh? Tapi jangan ceritakan sesiapa tau. Sebab ni sulit dan rahsia. Wajar betul. Lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Belum nak belanja. Tu yang muka naik atas pentas tu terima sijil. Muka dah tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Kan? Tak ada apa-apa pun. Tu sebabnya kalau hari anugerah khidmat cemerlang tu, saya banyak bagi cadangan dekat perbadanan tu, dekat agensi tu. Tambah anugerah lain. Supaya tak terasa sangat. Tak payah bagi duit. Bagi sijil je. Contoh, markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. Siap frame. Jadi boleh simpan kat rumah. Letak je dekat meja dia. Jadi dia bawa balik. Kemudian, tak pernah MC tahun dinilai. Bagi sijil. Barulah kita dapat tengok staff ni. Muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Dah muntah darah dah. Nanti tak dapat sijil. Nampak punya macam tu lah kerja. Punya bersungguhnya bekerja. Satu lagi. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Anak pun tanya kat ayah dia. Ya. Tak pernah punch card merah ni apa maksudnya? Maksudnya ayah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok ayah lambat ni, ada caranya. Dia orang ajar betul. Kalau lambat dia ajar pula budak tu cara. Kan? Jadi itu dia. Kemudian sabar dan bersyukur apa juga yang Tuhan bagi dekat kita. Kan? Kalau bagaimana dalam surah Ibrahim ayat 7. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabilah syadid. Kan? Kalau syukur Allah Ta'ala lipat gandakan. Kalau kufur azab kau amatlah pedih. Kerja dah elok. Apa maksud syukur? Kata Imam Al-Ghazali ada 4. Pertama, dengan lisan kita. Sebut, Alhamdulillah. Aku ada kerja. Kedua, hati. Memperakui. Siapa bagi nikmat kerja ni? Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk perbuatan kita melambangkan kita syukur. Maknanya kita jaga ibadah kita. Taat pada perintah Allah. Tak buat benda pelik-pelik. Tak buat benda yang melanggar kuasa kita. Dan yang keempatnya adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat perkara yang boleh menyebabkan kita kena buang kerja. Itu merosakkan nikmat namanya.
Kemudian berinfak, sedekah, zakat daripada apa yang kita ada. Kan? Apa-apa yang kalian infakkan dari sebahagian harta kalian, maka Allah akan menggantinya. Surah Sabah ayat yang ke-39. Kemudian jagalah ukhuwah antara satu dengan yang lain, silaturahim. Tak adalah tamak, tak adalah sombong, tak adalah dengki. Sebab silaturahimnya baik. Jaga hubungan. Kemudian banyakkan berdoa, berbuat kebaikan. Dan juga kita bangun awal pagi nak pergi kerja. Kenapa? Rupanya Fatimah, puteri Rasulullah, berkata bahawa saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, baginda Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Wahai putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah mengurniakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulanya subuh sampai terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ayat yang paling penting, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Maknanya kebanyakan orang tak bangun pagi. Dia tak bangun awal subuh tu, dia tak bangun. Dia tidur. Majoriti tidur berbanding orang yang bangun awal subuh. Jadi makna kata bangun. Itu sebab hidup kita ni, dalam Allah bagi peluang kita bekerja ni, satu bentuk rezeki ni. Kerja elok-elok. Biar orang nampak. Tu sebabnya kalau untuk pengetahuan semua, beberapa tahun dulu sebelum PKP, beberapa tahun, saya ingat saya dalam sekitar tahun 2003-2004, sistem penyampaian perkhidmatan Malaysia pernah berada pada ranking yang ke-13 dunia. Mana delivery sistem dia bagus. Baik daripada pihak berkuasa tempatan, baik daripada perkhidmatan negeri, baik daripada kerajaan negeri, penyawat awam negeri yang melibatkan servis, melibatkan tanah, urusan-urusan berkaitan dengan perkhidmatan, perniagaan dan sebagainya. Kita pernah duduk di tangga yang ke-13 dunia. Itu sebabnya, tak mustahil sebenarnya untuk kita menjadi yang terbaik. Sebab kita, majoritinya orang Melayu beragama Islam. Itu cerita tadi. Kalau kita ambil betul-betul aspirasi Islam, macam mana Nabi? Contoh Nabi kan. Nabi berniaga. Kita betul lah Nabi berniaga, Nabi bukan penyawat awam. Tapi sebagai ketua, Nabi adalah penyawat awam. Kan? Kalau tidak, takkan Nabi tak... Kenapa? Macam mana Nabi boleh ajar kita tentang rasuah? Macam mana Nabi boleh ajar kita tentang duit-duit haram yang melanggar amanah kita? Nabi dah tahu. Kan? Dalam berniaga sendiri, Nabi punya delivery system macam mana? Nabi kalau tengah buat kerja, tiba-tiba ada orang datang nak beli barang, Nabi akan pusing. Nabi bagi diri Nabi sepenuhnya. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Nampak? Itu yang dia buat oleh restoran-restoran ayam segera tu. Kan? Selamat datang. Menjerit, dia terkejut gitu. Selamat datang. Weh, pahal kau. Selamat datang. Dia dengan senyum, dengan tangan dia dekat sini. Dia memberikan. Kalau tengah pegang mop tu tegak. Dia selamat datang. Oh, dia kan. Restoran ayam segera yang ada orang tua, rambut putih, pakai kacamata duduk kat depan. Macam tu. Saya tak boleh sebut lah kan jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Macam tu lah. Kan? Kenapa? Sebab pergi yang terbaik. Malahan orang takkan dapat berniaga macam mana cara Nabi. Nabi berniaga macam mana? Ni sekarang saya beritahu barang ni harga modalnya 8, contoh. 8 dirham, 8 dinar. 8 dinar. Setelah pulanglah tuan nak bayar berapa. Bayang kan, siap beritahu harga modal berapa. Kita mahu macam tu. Saya pun rugi ni, saya pun rugi. Itulah paling kuat cakap. Sebenarnya untung lah, kan? Contohlah. Jadi makna kata, rugilah kita kalau kita bekerja ni, kita melanggar kan? Amanah-amanah yang telah diberikan. Sayang sekali. Kan? Kita punya awam ni memang terdedah dengan CBT, Criminal Breach of Trust, Criminal Misappropriation, salah guna kuasa. Kenapa? Hati-hati. Jangan disebabkan oleh kita nak mengejar kegembiraan sementara, maka kita mengorbankan kebahagiaan. Hidup kita ni jangan nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Memang benar Nabi sebut,
Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, yang saya sebutkan tadi. Nabi pesan, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya. Maknanya boleh kaya. Boleh kaya. Nabi kata apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang paling kaya. Tapi kalau kita rasa tak cukup, sampai bila-bila pun tak kaya. Buatlah apa pun. Kereta besar, nak besar lagi. Tukar Camry. Daripada Camry, betul-betul tak taja juga tu. Kan? Tukar kereta besar, tukar kereta sedan. Lepas tu tukar jeep, tukar 4x4. Tak cukup besar lagi. Beli bas mini. Kan? Ubah suai dah dalam tu. Leather seat semua. Siap dengan reverse camera. Tak cukup. Dengan TV besar letak. Allahu Akbar. Ubah suai van. Jadi mini disco punya teruknya. Tak cukup. Beli pula bas besar. Bas 2 tingkat. Contoh kan. Tak juga lagi puas. Sebab dunia ini hanya tipuan belaka. Dia akan memperdayakan kita. Tanda-tanda gila dunia. Ada 3. Pertamanya pasangan. Terlampau sayangkan pasangan hingga lupa pada akhirat. Kedua, duit, harta benda, kereta, rumah. Dulu bila datang dekat Kedah ni kan, masuk dekat satu daerah tu, nampak rumah besar tu. Aku kalau ada duit, aku nak buat rumah macam ni. Hari ni orang dah tak heran dah rumah tu. Berlambak rumah lagi besar rumah tu. Nak tunjuk betapa sementaranya dunia. Saya ceramah di Shah Alam. Waktu PKPB hari tu. Orang PKNS ni tanya, Ustaz kalau nak beli rumah, ini time dia Ustaz. Tengah murah ni. Iya ke? Berapa murah? Dalam 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam tu? 1.2 juta dengan 1.3 juta tu murah kat dia. Sebab dia biasa jual 4-5 juta. Kita kalau beli jugalah rumah 1.3 juta, tolak gaji berbulan tinggal berapa? Memang dekat rumah tu tak masuk perabot dah. Memang wayar aircon tu terjunta je keluar. Tak pasang aircon. Itu kipas punya wayar pun dengan cangkuk je ada. Kipas tak pasang. Tak payahlah. Tak payah. Bang, makan bang. Pergi kat dinding rumah tu jilat. Tu tak boleh makan apa dah. Agaknya lah. Punya teruk. Tapi, itulah bahasa orang kaya. Tengah murah Ustaz, 1.3 juta. Baru ni saya pergi ke rumah. Ada satu rumah Datuk Seri ni. Dia ajak saya pergi rumah dia. Ya Allah, lawahnya rumah. Saya ingat tak kurang 15 bilik dalam rumah dia tu. 3 tingkat. Bawah tu ada bilik bawah tu. Tempat parking. Ada 6 kereta bawah tu. Dekat atas ada lagi. Kereta memang tak ada lah. Kereta Pro 2. Memang tak ada lah jenama-jenama Malaysia ni. Tak ada. Lepas tu, dekat rumah tu saya tanya, macam mana, berapa harga rumah ni? Nasib baik dia bagi kurang Ustaz. Kalau tidak saya tak boleh beli juga. Oh ya ke dia bagi kurang berapa? Alhamdulillah dah tolak semua 5 juta. Allahu Akbar. Saya malah nak respon. Saya cuba tahankan muka saya tu macam, malah tak ada. Tahan. Renovate lah. Tapi renovate tak banyak lah. Dalam 1,5 je. Saya takkan tanya 1,5 tu takkan 1,500. 1,500,000. Barang-barang dalam rumah, barang-barang sahaja 3 juta. Dekat meja dapur, saya makan dekat dapur dengan dia, makan sup tu, dengan hirup sup tu. Saya nampaklah lampu tu juntai tu. Saya terkeluar. Agaknya lampu ni pun mahal agaknya. Ustaz, yang ni lampu ni boleh lah. Tapi ni beli kat Republic Check lah. Beli kat Republic Check 24,000. Kita masih lagi sibuk tukar mentol yang satu. Kan? Kan? Allahu Akbar. Saya pergi ke rumah satu Datuk Seri. Dia ni tak sombong. Dia okey. Dia rajin tolong. Aman Palestin pun dia bagi sumbang kat ambulan berapa biji. Kat rumah dia memang besar. Saya tak nak beritahu. Saya sebut kan mesti kenal. Malas nak sebut. Dia muda lagi. Dah kahwin. Dia
Dia kan, saya tanya dia. Saya kata, Datuk Seri, agaknya mahal rumah. Rumah dia tu, siap swimming pool. Dia sebab surau tak kat rumah dia tu. Surau tu ada surau ada muslimat. Surau muslim. Surau lelaki perempuan ada. Tempat ambil wuduk lelaki perempuan pun siap. Selesa. Swimming pool ada. Siap semualah. Bilik dia, ya Allah Akbar. Saya ingat, ruang tamu dia mana besar surau ni ada. Ya Allah, saya kata. Saya tanyalah, Datuk Seri, agaknya rumah ni mahal betul ya Datuk Seri? Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Saya cakap. Ada seorang datuk tu pula, saya selalu camah kat rumah dia. Dia bagi saya makan satu kopok. Dia tanya saya, sedap tak kopok ni Ustaz? Sedap. Itulah, isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang dia tu. La ilaha illallah, kenapa kau beli kilang dia? Tak boleh, tak tahu macam mana nak respon lah. Kalau sedap, kau belilah kopok tu banyak, kau bagi semua orang rasa. Yang kau sampai beli kilang tu, tak kasar ke kau rasa? Itu lah, macam tu lah. Bahasa orang kaya. Tapi kita buat apa nak kejam macam tu? Kan? Ukur baju badan sendiri. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Itulah kekayaan yang sebenar. Kalau tanya saya hari ni, kaya tu apa? Kaya ni maksudnya bila tak ada ceramah. Saya harap sangat. Tak itu ada tak orang telefon kan? Program ni jadi ke batal? Jadi. Marah betul. Jadi. Aku harap sangat batal lagi ni. Kan? Jadi ceramah. Nampak tak? Pada setiap orang yang membahagiakan tu lain. Tapi saya seronok kat datang. Bukan tak seronok dapat jumpa sahabat-sahabat baru. Kan? Kalau tidak dulu kita secara online ni. Yang tahun lepas ke 2 tahun lepas kita online? Tahun lepas. Nampak Itu sebabnya. Ukur baju bersih, belajar bersyukur. Jadi yang paling penting, kejar keberkatan rezeki. Apa maksud berkat? Ataupun sebut barakah. Apa maksud barakah? Ada yang sebut barakah ni pondok Ustaz Kazim. Betul dah tu? Tapi 7 tanda keberkatan rezeki. Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Itu saya beritahu tadi. Itu nombor 1. Maknanya syukur. Dia rasa okey. Pernah tak kita bayar bil, bayar. Berlebih lagi duit. Rasa dah bayar semua dah. Cek balik semua. Ni dah bayar. Berlebih lagi duit. Pernah tak? Rupanya bertukar wallet dengan suami dia. Patutlah suami rasa tak cukup. Tak adalah. Ni takkan berlaku lah kan. Itu pertama. Yang kedua adalah apabila rumah tangga rasa aman dan tentera, bahagia. Bukannya rumah tangga bahagia ni tak ada masalah. Ada masalah. Tapi boleh diatasi, boleh dihadapi dengan baik. Tak adalah sampai baling-baling pinggan, baling periuk semua. Kan? Bahagia. Suami balik, dia nampak ni isteri tengah basuh pinggan dengan name tag pun tak buka lagi. Suami kata, sayang, dah tak apa. Pergi masuk dalam mandi biar abang sambung. Basuh ni pinggan. Dengan pakai baju korporat, baju yayasan Islam lagi Kedah. Sambil basuh pinggan tu, punyalah, ya Allah, bertuahnya. Gembira tak orang perempuan kalau suami macam tu? Ataupun suami balik, sayang, abang dah booking dah nak ambil ni, voucher ni. Voucher spa muslimah, pergi jom minggu ni. Voucher spa muslimah? Pergi sana, cuci rambut, massage, pedicure, manicure, pergi. Abang dah booking. Habis anak-anak kita, anak-anak abang jaga, tak usah risau, pergi. Seronok tak orang perempuan? Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking je. Kau bayarlah sendiri. Orang ajar macam jantan. Banyak je. Tak adalah abang dah bayar. Abang ni gurau teruk betul. Dah bayar dah. Pergilah. Faham tak? Sayang, hari ni abang balik seperti biasa. Saya pergi bancuh air. Bancuh air kopi O. Lepas tu, ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa abang bawa balik ni? Kuih lambang kasih sayang. Kuih apa? Kuih couple. Ada kuih couple? Ada. Dia pun tinjau. Ini kuih cakoi.
Cakui kan couple tu. Couple. Ya Allah. Orang lain balik kadang tak bawa apa pun. Melenggang je balik. Suami bawa balik. Bahagia. Suami balik tu romantik je. Sayang. Sayang abang mana ni? Sayang. Abang. Kat dapur lah masak. Tak adalah. Abang tak boleh tak nampak sayang kan. Kejap lah saya masak ni. Bahagia tak? Lemah Itulah impian orang perempuan. Kan? Nampak tak? Suami balik tu dia mesra. Ataupun suami balik. Sayang. Abang. Apalah kau geli pula? Itulah tak pernah buat. Dia jadi geli lah. Ini balik. Balik ke? Balik ke? Pukul 5 lebih. Tentulah balik. Kau tanya apa ni? Balik ke? Tak. Pergi buta. Kena cakap tu tak pasal. Cuba tukar ayat tu perasaan. Abang, ya Allah, tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Macam tu. Suami jawab, tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, hilang lapar. Abang, macam tu tahu saya tak masak ini. Kau tak masak? Berubah mood dari tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, rezeki berkat bila anak-anak berjaya dalam bidang di masing-masing. Berjaya dalam bidang akademik. Dia ambil 10 paper SPM, dapat 13A. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A daripada subjek dia ambil. Contohlah. Anak berjaya dalam bidang kemahiran mungkin. Anak ni bila berjaya, apa orang perempuan sebut? Sejuk apa? Tengok. Sejuk perut. Sejuk perut ni kombong tu. Sejuk hati. Tak babi macam kau seorang ada perut. Laki pun ada perut juga. Kan? Sejuk perut mak mengandungkan. Itulah hujah dia. Macam dia punya seorang je. Sejuk hati. Anak ni kan. Perangainya baik. Orang semua sebut dia tu budak baik. Macam tu. Yang keempat. Bila suasana di tempat kerja. Suasana di kawasan masyarakat kejiranan kita. Kita senang dengan orang. Orang senang dengan kita. Itu pun tanda rezeki berkat. Kelima, apabila kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah dalam pada kita bekerja. Senang nak solat, senang nak bayar zakat, senang nak sedekah, senang nak buat baik, senang nak tolong orang. Itu tandanya rezeki kita berkat. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk. Tu kau yang order, faham? Alhamdulillah bang, berkat. Mak kita hari-hari datang. Kau yang order, jangan kira Lala Move, JNT, tak usah kira. Grab Food, Food Panda, tak usah kira. Kan? Tapi dia datang ziarah, kita jamu dia makan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, ingat, nombor 1. Jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Itu pertama. Kedua, jangan sibuk melihat kelebihan orang lain sampai lupa tengok dengan kekurangan orang lain. Bila tengok kekurangan orang lain, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Ketiga, kita selalu menabik dada dengan menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tapi hakikat yang paling tepat, apa yang kita ada kerana Allah izinkan. Keempat, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan yang kelima, hidup kita ini adalah antara B dan D. Hidup kita antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Antara B dan D, ada satu huruf lagi di tengah-tengahnya, iaitu lam alif, apa dia? Huruf apa? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani.
Hiduplah dalam keadaan mencari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Hiduplah dalam keadaan nak mencari rezeki yang halal. Hiduplah dalam keadaan berniat mencari keredaan Allah. InsyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya faham mesej yang diberikan. Kalau ada beralih-alih tempat duduk, kejap lenguh, kejap melunjuk, kejap tengok jam, saya faham masanya telah sampai. Ada yang tidur tak? Tak ada. Pernah tak ustaz yang mengajar sini, ustazah ke mengajar, ada satu doa kita boleh baca untuk elakkan audien dengar ceramah kita tu mengantuk. Pernah tak dengar? Belum pernah lagi. Kalau kita baca, kalau kita baca je, insya-Allah dia akan segar. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak salin-salin? Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidur, wabillahi taufiq, tegak dah habis ke? Dah jaga dah. Tapi saya belum baca doa tu, saya baru bagi contoh aja. Terima kasih pada yang menyalin. Wang asam je berceramah ni dia kata. Gurau, tak boleh gurau duk surau. Ya, jadi macam mana pun, ucap dengan terima kasih banyak. Okey, jadi saya nak maklumkan, saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyemput, rasa nak junjung. Ada soalan ni? Ada soalan nak tanya? Lupa pula. Sedapnya ceramah, tak ada soalan. Ush. Okey. Yang pertama, kalau tak kaya tu adakah ada satu bala? Kata. Tak. Mak ayah kita dulu susah. Kan? Samsul debat pun sama aja. Saya dulu tolong mak berniaga. Pukul 5 pagi dah kena bangun. Saya kata, kenapalah aku lahir dan keluarga ni? Saya kata. Macam tu lah cakap dulu. Masa budak-budak dulu. Kenapalah aku lahir dan keluarga ni? Aku tolong kena buat kuih, kena bungkus lemak, kena ni, gentil ke kadipap. Tak main lah ni macam-macam ni. Ini gentil ni. Kuih lopes, sing. Kualiti kuih tu baling sampai ke sini, melekat. Ini baling melantun, tangkap balik. Bendanya orang sekarang. Kan? Jadi masa tu saya kata, kenapa aku lahir dan keluarga ni? Rupa-rupanya Allah bagi peluang kita belajar seperti susah. Allah bagi kita ni peluang bersyukur. Bila Allah bagi nikmat tu syukur. Hanya orang susah tahu nikmat senang. Orang yang dah biasa senang, dia tak tahu senang tu sebenarnya macam mana. Sebab daripada kecil senang. Jadi itu yang cerita tadi tu. Kadang-kadang kita dapat 10 sen pun kadang-kadang rupanya kita tak senang. Nilai dia besar. Bila time nak bayar parking kereta 10 sen tu tak ada. Kan? Kadang-kadang tu dah. Sebenarnya jangan kita pandang benda tu bala. Dan ingat, Allah Ta'ala beritahu apa? Dalam satu hadis qudsi, Nabi beritahu, sesungguhnya aku sentiasa, Allah beritahu, aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Sangka baik. Allah bagi ni susah ni sebab biar aku ingat kat dia. Macam tu. Satu lagi. Soalan tadi dia kata, macam mana? Adakah nak tunggu kaya baru nak sedekah? Ni antara ayam dengan telur. Mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Bergaduh. Dia kata, untuk diri sendiri pun tak cukup. Nak cukup, sedekah. Kan? Nabi beritahu, sedekah tidak akan mengurangkan harta kamu. Malahan bertambah, 3 kali Nabi sebut. Kenapa bertambah? Sebab sedekah. Dan Nabi kata, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu Nabi sebut tu. Maknanya penting. Kalau boleh sedekah, sedekahlah. Tak boleh banyak, sikit. Tak boleh bagi RM10, bagi RM1,000. Kan? Tak boleh bagi RM1,000. Nampak tabung tu, lurut kan gelang rantai mana yang ada tu. Ngap, masuk dalam tu. Kan? Kadang-kadang kita terlupa. Apa yang kita ada ni, Tuhan bagi kat kita. Kadang bila masalah banyak, kenapa? Kita cek balik. Bila last kita sedekah?
Rupanya dah lama tak serah. Lama tak tolong orang. Jadi buatlah yang terbaik. Ya? Ada soalan lain? Tak ada. Ucap terima kasih banyak. Lepas ni sesi yang paling panjang sekali lepas mayang kan, saya rasa sesi bergambar. Itu yang paling lama sekali lah. Cuma sedikit makluman. Saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, dekat luar nanti, ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main capai buat balik, kena beritahu tu. Iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing, campur kurma, campur madu yang diizinkan. Orang lelaki cepat faham. Orang perempuan dia loading sikit. Susu kambing, campur kurma, campur madu. Maksudnya madu lebah lah. Yang pertama, dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Alok Star. Maksudnya dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik sangat untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Minum sekali je pagi. InsyaAllah sampai petang pun tak masuk angin. Kedua, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana yang dah mula semayang dekat kursi, boleh amalkan. InsyaAllah. Imam Masjid Felda Palun 12 di Jempol, 6 bulan semayang kat kursi, dah boleh semayang macam biasa. Kemudian dia baik untuk orang enzima, gatal-gatal kulit, alergik, alahan. Ingat ya, minum, bukan mandi. Minum. Kemudian dia baik untuk perempuan yang pregnant, baik untuk ibu dia dan baik untuk anak, untuk elakkan baby kena demam kuning, jaundice. Dan begitu juga dia baik untuk perempuan yang hormon merayau-rayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada, tak salah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Hari ni dia offer tu. Siapa beli satu 45, tapi kalau beli dua 90. Marah terus. Petang kira cepat betul. Tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Tak bawa duit tak apa, boleh transfer. Boleh QRP, tak ada masalah. Ustaz, balikkan transfer boleh? Boleh. Ditakdirkanlah balikkan hilang ingatan, buat macam mana, redha je lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sungguh baik terdatang dari Allah SWT. Kurang itu muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih.